Kemungkinan anda tertanya-tanya, berjaya ke boleh ambil bidang seni ni? Boleh maju ke kita ambil bidang seni ni? Demand ke bidang seni ni? Dah susah je. Senang je. Ada ke kehidupan ke lepas kita ambil seni ni? Jangan risau. Banyak kerjaya yang kita boleh ambil dari bidang seni visual. Bidang seni visual ini bukan hanya setakat melukis saja. Tak apa, kita lihat video-video yang saya akan paparkan. Hai, hari ni saya nak share pasal soalan yang famous kot. Orang biasa tanya, seni ni ada masa depan ke? Ada. Okey, dulu mungkin kita tak nampak tau seni ni ke arah mana. Even parents mungkin tak nampak masa depan seni tu. Even parents saya sendiri pun dulu ada juga isu sikit lah. Tapi pada saya ada masa depan. Sebab sekarang ni dah macam-macam bidang art yang kita boleh ceburi. Tak semestinya jadi artis, tak semestinya jadi designer. Contohnya boleh jadi marketing bahagian art ataupun design, art strategy, design strategi, curator gallery. So ada macam-macam. Dan sebab tak semestinya kita kena pandai lukis awak gempak-gempak ke, tapi bidang seni ni luas. Mungkin sebab pengalaman saya, banyak je artis yang termasuk saya, dia tahu buat artwork tapi mungkin dia kurang sikit bahagian copywriting, mungkin dia kurang sikit bahagian nak marketkan artwork dia, nak engage dengan klien. So bidang seni ni luas. Mungkin tak melukis tapi mungkin kerja dia orang bahagian yang manage artis, manage artwork. Maksudnya contoh kalau ada satu event dia perlukan artis untuk buat artwork. So peranan art manager ni ialah dapatkan artis dan juga propose design pada klien. Salah satunya yang lain curator gallery. Biasanya curator ni dia kena faham, dia kena tahu artis, background artis, content artwork artis. So dari situ dia boleh connectkan artis dengan klien. Tak semestinya design je kan. Filem, animator, videographer, buat sculpture, public art, banyak macam-macam. Okay, macam saya dulu aliran sains, so memang tak ada basic, portfolio pun tak banyak nak masuk universiti kan. Dan saya bagi tahu parents, mula-mula memang dia tak setuju sebab dia kata tak ada masa depan. Kawan-kawan yang semua engineer, doktor kan. So apa yang saya buat is saya cari artikel-artikel kat surat khabar semua, saya cari berkaitan grafik dan saya kumpul, saya tunjuk kat parents. Lepas tu terus tunjuk sekejap je lah. Lepas tu diorang pun okey. So saya pun sambung. Memang tak ada basic art lah. So lama-lama bila saya keep on buat kerja design, belajar pun okey. And then kerja sampai sekarang, parents tengok ada development tu, diorang dah okey dah bagi green light lah. Saya suka bidang art ni sebab bidang art ni sesuatu yang cantik. Bidang art ni dia macam melukis, create something yang cantik lah. Mula-mula saya teringin nak lukis benda yang cantik dari tangan sendiri. Lama-lama bila saya belajar grafik ni dan art ni, tak semestinya benda yang cantik dan perfect, tapi message yang kita nak sampaikan tu. Sebab bidang art ni bukan saja cantik je secara luaran, tapi ada message di sebaliknya. So saya suka berfikir ataupun cabar minda untuk memvisualkan apa yang saya baca, apa yang saya tengok. So interesting lah bidang ni. Tapi mungkin saya ke arah 2D dan illustration. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada para pelajar yang berjaya masuk ke dalam Kolej Tingkatan 6 Pudu Jaya. Cikgu amat mengharapkan kepada para pelajar yang memilih subjek seni visual ini mampu melahirkan pelajar yang begitu cemerlang, akhirnya dapat masuk ke universiti. Sebelum cikgu memulakan taklimat seni visual ini dengan lebih lanjut, mari kita sama-sama menyelami syarat-syarat dan kriteria yang perlu ada untuk mengambil bidang seni visual ini. Okey, baiklah, sebelum tu saya ingin tahu anak-anak yang mengambil bidang ini, adakah mereka ada basic seni ataupun tiada basic seni? Sama-sama kita saksikan adakah boleh tiada basic seni ini mampu mengambil mata pelajaran seni visual. Bagi pelajar yang ada basic seni visual yang ada di sini, cikgu mengucapkan tahniah kerana memilih dengan jalan yang betul, kerana bakat anda amat-amat Kolej Tingkatan 6 Pudu Jaya memerlukan. Baiklah, sebelum kita memulakan lebih lanjut, saya perkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Cikgu Nur Azimah binti Kadir, merupakan Ketua Unit Mata Pelajaran Seni Visual di kolej ini. Okey, marilah kita sama-sama saksikan beberapa syarat dan kriteria yang perlu ada untuk mengambil bidang ini.
Okey, mari kita kriteria yang diperlukan untuk masuk subjek seni visual tingkatan 6. Kenapa anda pilih mata pelajaran seni visual? Adakah anda berbakat seni? Atau ingin berkerjaya dalam bidang seni? Tidak berbakat, tetapi tercari-cari subjek yang boleh bantu anda masuk universiti? Di sini adalah jawapan dia. Baiklah, mari kita lihat lebih daripada skop yang lebih kecil. Alah, seni visual mudah je untuk kau dapat masuk universiti. Namun, kurikulum pendidikan seni visual tidak sama seperti sijil pelajaran Malaysia. Seni visual tingkatan 6, dia menjerumus kepada teori praktikal dan juga lebih mendalam lagi. Okey, baiklah kita lihat syarat-syarat yang lebih teliti. Sebelum saya kemukakan, saya nak tanya pada anda-anda semua. Tahniah kepada pelajar yang berjaya meneka siapakah pengkarya ini, apakah teknik dia, apakah aliran dia. Sesiapa yang tidak mampu menjawab, saya berpesan, tak perlulah ambil subjek ini. Namun, tidak semestinya kita tidak tahu pengkarya ini, kita tidak boleh ambil. Akan tetapi, syarat-syarat yang boleh kita ambil, walaupun tiada basic seni, namun dia ada bakat dalam melukis, bolehlah ambil. Baiklah, kita terus kepada syarat-syarat dan kriteria yang lebih mendalam. Sebelum saya teruskan kepada syarat-syarat yang lebih dalam, saya akan kemukakan ada beberapa kertas yang perlu kita ambil untuk seni visual ini. Terdapat 3 kertas peperiksaan yang wajib diambil oleh pelajar. Setiap kertas peperiksaan 1, 2 dan 3 mewakili semester-semester. Baiklah, saya akan tunjukkan lagi bentuk peperiksaan seni visual dan juga wajaran setiap semester. Untuk kertas 1 dikenali sebagai apresiasi seni visual. Untuk kertas 2 dikenali sebagai pengkaryaan dan perekaan. Untuk kertas 3 dikenali sebagai kerja kursus. Untuk ketiga-tiga peperiksaan ini mempunyai wajaran-wajaran yang tertentu. Untuk kertas 1, wajarannya begitu tinggi, iaitu 40%. Untuk kertas 2, wajarannya rendah sedikit, iaitu 35%. Untuk kertas 3, 25%. Namun, semua pelajar perlu ambil tahu dan ambil cakna. Kertas 1 merupakan kunci untuk kita dapat peperiksaan seni visual dengan cemerlang. Walaupun kertas 2 dan kertas 3 mungkin nampak senang, akan tetapi kertas 1 adalah satu-satunya yang perlu kita ambil tahu dengan lebih dalam. Baiklah, kita terus kepada kertas 1 dengan kodnya 970/1, iaitu apresiasi seni visual. Baiklah pelajar, di sini terdapat tajuk-tajuk yang kita akan pelajari semasa semester 1, iaitu pengenalan seni visual, bentuk karya seni visual, pendekatan sejarah dan kritikan seni visual. Untuk pengenalan seni visual, minggu pertama sehingga minggu yang ke-12. Untuk bentuk karya pula, mengambil masa minggu yang ke-12 hingga yang minggu ke-36. Untuk pendekatan sejarah dan kritikan, mengambil masa 36 minggu, iaitu dari minggu yang ke-36 sehingga minggu yang ke-72. Di sini kita boleh lihat setiap tajuk tersebut berganda-gandanya pembelajaran dia. Seterusnya, kita lihat contoh soalan semester 1 seni visual. Okey, para pelajar, untuk soalan semester 1 terdapat 3 bahagian, iaitu yang pertama bahagian struktur, bahagian esei B dan juga bahagian C esei. Baiklah pelajar, saya akan tunjukkan contoh-contoh daripada mula. Bahagian A, struktur ini mempunyai 4 soalan.
4 soalan ini mestilah wajib menjawab semua soalan. Untuk 4 soalan ini, soalan pertama, soalan kedua, soalan ketiga, soalan keempat, keseluruhan 4 soalan ini mempunyai markah 35 markah. Untuk soalan B pula, iaitu esei, 4 soalan juga, namun markahnya rendah sedikit iaitu 30 markah, hanya jawab 2 soalan saja. Anda hanya perlu pilih 2 soalan saja daripada 4 soalan. Namun bahagian esei ini, setiap soalan mempunyai 15 markah. Jadi, jikalau anda pilih 2, markahnya menjadi 30 markah. Untuk bahagian C pula, esei juga. Namun, hanya 2 soalan saja diberi, hanya jawab 1 soalan. 1 soalan ialah 15 markah. Mungkin anda tertanya-tanya, esei? Kenapa dengan esei? Baiklah, teori seni visual kebanyakannya lebih kepada teori supaya anda tahu dan faham bagaimana anda ingin aplikasikan teori tersebut ke atas practicality seni visual. Baiklah pelajar, kita terus kepada kertas 2. Kertas 2 dengan kodnya ialah 970/2, iaitu pengkaryaan dan perekaan. Kepada para pelajar sekalian, kertas 2 berbeza dengan kertas 1 kerana kertas 2 mempunyai practicality, iaitu melukis karya. Kita lihat bagaimana soalan-soalan untuk kertas 2 ini. Okey, lukisan pengkaryaan dan perekaan, kita akan belajar pengenalan jenis-jenis lukisan, kemahiran asas lukisan dan juga pengubahan lukisan. Untuk kefahaman para pelajar sekalian, minggu pertama sehingga minggu yang ke-12 anda akan belajar jenis-jenis lukisan. Untuk minggu yang ke-12 hingga minggu yang ke-36 anda akan belajar kemahiran asas sesebuah lukisan. Seterusnya, minggu yang ke-36 sehingga minggu yang ke-72 ialah berkisahkan tentang pengubahan lukisan. Baiklah, kita lihat contoh-contoh soalan semester 2 seni visual. Contoh soalan seni visual di sini. Baiklah, untuk kertas 3 kepada para pelajar sekalian, ini adalah syurga buat anda kerana kerja kursus merupakan soalan yang paling mudah untuk kita dapat markah. Baiklah, kepada para pelajar yang ada basic seni, yang ada asas seni semasa tingkatan 5, bagaimana kerja kursus anda? Kerja kursus anda seperti kerja kursus Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia. Namun, untuk STPM ini, mereka ada satu kajian khas yang lebih mendalam dan detail lagi untuk membuat kerja kursus ini. Kerana kerja kursus ini seperti kita mempamerkan karya kita untuk kesemuanya, untuk audiens. Jadi, kerja kursus ini amat mudah untuk kita dapat markah walaupun wajarannya hanyalah 25%. Ingat, untuk kertas 3 ini, kerja kursus ini bukan hanya projek yang sebegitu kecil saja kita hasilkan, tetapi projek yang sebesar-besarnya kita perlu hasilkan. Baiklah, ini merupakan isi kandungan bagi projek kajian seni visual. Baiklah, soalan akan diberi. Cadangan projek diberi masa 24 minggu untuk dihasilkan cadangan tersebut. Untuk penghasilan karya pula, daripada 24 minggu ke 72 minggu, maksudnya durasi yang begitu lama. Bayangkan untuk kita menghasilkan karya. Persembahan dan peragaan sebanyak 24 minggu. Di sini saya ingin katakan, sepanjang semester 3, iaitu selama 6 bulan, hanya membuat
kerja kursus sahaja. Kerja kursus yang perlu dibuat ini perlulah buat dengan lebih teliti, lebih teratur kerana markah untuk kerja kursus mudah untuk kita dapat. Hai, Assalamualaikum. Saya Akmal. Saya merupakan lepasan SPM tahun 2020. Saya juga merupakan seorang pelajar seni visual semasa di tingkatan 6. Untuk makluman semua, saya ingin menjelaskan subjek seni visual yang berada di tingkatan 6. Untuk tips semester 1, kita kena banyak tanya cikgu kalau kita tak faham soalan. Kedua, soalan-soalan ni dia boleh pecah kepada dua juga. Satu, soalan tu berkaitan dengan soalan fakta. Kedua, soalan yang bergambar. Ketiga, kita kena faham setiap kata kunci untuk setiap fakta. Itu sahaja untuk semester pertama. Untuk semester 2 ni dia seronok sikit sebab kita tak perlu belajar berdasarkan buku. Kita hanya fokus kepada lukisan kita sahaja ataupun kita boleh katakan sebagai praktikal. Praktikal untuk semester 2. Praktikal seni visual lah. Kita kena melukis sahaja untuk sem 2 ni. Untuk tips semester 2, hanya perlu banyakkan praktis sahaja. Lepas tu macam mana kita nak gunakan teknik-teknik dalam sesebuah subjek ataupun lukisan kita. Untuk semester 3, kita seronok sikit untuk subjek seni visual kerana dia tak perlukan buku, dia tak perlukan apa-apa. Kita hanya melakukan kerja kursus sahaja. Ini seronok kerana dia macam markah percuma bagi kita. Kenapa kita kata markah percuma? Sebab markah tu cikgu kita sendiri yang bagi. Tips untuk semester 3 ni senang je dengan cakap cikgu. Kalau cikgu kata kita kena buat baru, buat je baru. Jangan banyak komplain. Memang tu je satu-satunya cara untuk kita dapatkan markah. Kalau korang boleh faham fakta, kalau korang boleh faham visual tu, gambar, macam mana korang nak aplikasikan apa yang korang dah belajar dengan jawapan korang nak bagi tu, korang boleh jawab seni visual dengan tenang. Sumpah, senang gila. Untuk sem 1, kalau korang pandai bezakan kata kunci tu, memang tu dah korang boleh goreng-goreng setiap jawapan korang tu. Untuk semester 2, macam biasa, kalau korang praktis, kalau korang rajin, explore semua teknik-teknik, korang try setiap korang punya latihan tu. Kalau korang berjaya buat, untuk exam senang je bagi korang sebab korang dah tahu nak ajarkan masa teknik berapa minit, untuk kadar banding berapa minit, untuk kesan bayang berapa minit. So korang dah boleh biasakan kat situ untuk semester 2. Semester 3 macam biasa, korang hanya fokus kepada projek korang sahaja dan cikgu akan bimbing korang. So markah berdasarkan apa yang korang buat dan cikgu akan bagi berdasarkan apa yang korang mampu buat. Itu sahaja untuk subjek seni visual. Sekian, terima kasih, bye. Berita baik untuk kepada para pelajar yang tiada basic seni tetapi ingin mengambil mata pelajaran seni visual, jangan risau. Saya akan adakan satu ujian untuk memastikan pengukuran anda setakat mana yang boleh anda mampu untuk mengambil seni visual ini. Saya akan mengambil kira-kira aspek-aspek tertentu bagi membolehkan anda diterima dalam mata pelajaran seni visual. Begitulah tadi syarat-syarat dan kriteria yang perlu anda tahu untuk mengambil mata pelajaran seni visual. Sebelum saya mengakhiri taklimat ini, saya harap para pelajar yang menyertai taklimat ini mendengar dengan teliti dan tahu hala tuju yang ingin diambil masa peringkat universiti nanti. Oleh itu, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.